الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah kerana dengan izinnya juga kita dapat bertemu pada malam ini. Kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Ad-Da' wa Dawa' yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah, berkaitan dengan masalah dan penyakit yang dihadapi ataupun yang menyerang manusia dan penyelesaian serta jalan keluar daripada masalah tersebut. Kita masih lagi di bawah bab kesan ataupun akibat perbuatan dosa yang kita lakukan. Pada muka surat 160 pada kesan yang ke-26. Pada muka surat 160 pada kesan yang ke-26. Kita baca dahulu apa yang ditulis, kemudian kita tengok ulasan dan huraian yang disebut oleh para ulama. Apabila seseorang itu melakukan dosa ataupun maksiat, ia akan mengeluarkan seseorang daripada wilayah ihsan. Di antara kesan perbuatan dosa, apabila kita melakukan dosa maksiat, akan mengeluarkan pelakunya daripada wilayah ihsan serta mencegahnya untuk memperolehi ganjaran orang-orang yang melakukan kebaikan. Sungguh, jika ihsan itu berada di dalam hati manusia, ia akan mencegah manusia daripada melakukan maksiat. Tidaklah seseorang itu menyembah Allah seolah-olah ia melihat Allah, melainkan hatinya akan dikuasai oleh zikir, cinta, khauf, raja, takut dan harap kepada Allah. Seakan-akan dia benar-benar menyaksikan Allah. Jika dia merasakan dia melihat Allah, perasaan itu akan menghalang daripada tindakan ataupun keinginan dia untuk melakukan maksiat. Apabila orang yang beriman keluar daripada wilayah ihsan, maka dia akan hilang persahabatan dan kebersamaan dengannya pada sifat yang khusus. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan mengukuhkan di dalam hidupnya, perasaannya, suatu benda yang disebut dengan ihsan. Sebaliknya, apabila seseorang itu menderhakai Allah dengan melakukan maksiat, Allah akan mengeluarkannya daripada wilayah iman dan dia akan melakukan dosa tersebut. Kemudian Ibnul Qayyim membawakan hadis yang bermaksud la yazni az-zani, tidaklah berzina seorang penzina itu ketika mana dia berzina atau dia melakukan perbuatan zina itu wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Wala yashrabul khamra,
hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan tak mungkin orang yang meminum arak ketika mana dia melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan dia beriman. Wala yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min, dan tidaklah seseorang pencuri akan melakukan perbuatan curi tersebut dalam keadaan ketika dia mencuri itu dia beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sekarang kita nak buat sedikit ulasan daripada apa yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Tuan-tuan, dalam hidup kita, kita selalu buat ibadat. Sebentar tadi kita salat jamaah. Ada yang zikir, ada yang doa, ada yang baca Al-Quran dan sebagainya. Manusia apabila dia buat ibadat, dia akan menghadapi dua perkara. Satu, ada orang yang dia buat ibadat, dia tak merasai halawatul iman. Dia tak merasai kelazatan ibadat itu. Dia buat ibadat, dia salat tetapi kosong. Dia tak merasakan kenikmatan, dia tak tenggelam dalam ibadat itu, sehingga dia merasakan perbuatan itu tak memberikan apa-apa makna pada dia. Dalam bahasa yang lain, dia merasakan perbuatan itu hanyalah suatu rutin, suatu perbuatan yang dia lakukan semata-mata benda wajib. Sehingga kan menimbulkan rasa malas, rasa jemu, letih. Kerana apa? Dia tak merasa keseronokan ketika dia mendirikan ibadat itu. Dalam bahasa orang putih, dry, dia kering. Dia salat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dia nak habis kepada perbuatan Assalamualaikum warahmatullah, dia rasa satu penyiksaan, dia rasa satu tekanan, dia rasa suatu benda yang sangat membebankan. Kerana apa? Kerana dia hilang kemanisan, dia hilang keseronokan. Saya bagi contoh macam ni ya. Satu orang dia naik kapal terbang. Satu orang dia naik kapal terbang. Dia seronok. Dia syok. Dia tak rasa lama. Dia tak rasa penat. Dia tak rasa lenguh. Dia tak rasa letih. Pasal dia seronok. Dia syok. Tak tahu, orang hebat kata sampai. Satu orang lagi naik juga kapal terbang. Perjalanan yang sama. Tetapi dia rasa lama. Dia rasa letih. Dia rasa penat. Dia rasa terseksa. Dia rasa jauh. Dia rasa nak sampai tu lama. Pasal apa? Pasal dia tak enjoy. Dia tak seronok. Dia tak happy. Tak sama, tuan-tuan. Satu orang dia dengar ataupun dia tengok TV, cerita, kita bagi cerita, tengok drama. Satu orang dia layan drama tu. Dia seronok. Apa dia rasa? Dia tak rasa kata cerita tu lama. Dia rasa tak tahu habis. Uish, dia kata habis lah. Syok kan, macam orang pergi tengok movie, kadang-kadang tengok TV ya. Tak tahu, pukul 10 dah. Uish, habis lah. Macam tuan-tuan tengok bola, kadang-kadang tak perasan 3 jam. Pasal apa? Tuan-tuan enjoy. Tuan-tuan menikmati. Sebut perkataan nikmat tu sendiri dah apa? Dah rasa feel dah. Tak perasa. Tapi bini tuan-tuan yang teman tu, yang dia tak minat bola tu tapi dia pi pasal nak teman tu, habis membuat. Habis membuat. Punya nak tunggu gagah nak habis tu. Pasal kalau lepas pi seorang dia tak apa-apa nak harap. Dia nak kena teman tapi dia tak minat, dia tak enjoy, dia tak feel. Ini benda yang sangat bahaya.
apabila kita buat ibadat, kita tak enjoy, kita rasa beban, kita rasa berat, kita hilang halawatul iman. Kita hilang apa yang Tuhan kata ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. So tuan-tuan duduk dalam kategori mana? Macam kita dengar ceramah kan, ada orang dia seronok, dia tak berasa. Macam kita semayang kan, imam kena baca elok, pasal makmum nak tenggelam dalam salat. Kadang-kadang kita dengar imam baca, kita rasa feel nikmat, seronok. Tapi kalau imam tu baca tak sedap, 2 rakaat dia baca wal as pun kita rasa amboi lama ini tu imam baca. Pasal kita tak enjoy. So ibadat agama dia ada perasaan kelazatan iman. Pasal itu Nabi dia boleh salat pecah kaki hatta yatafarraqa qadamah, pecah kaki dia tak rasa. Tuan-tuan baca ada sahabat yang dipanah luka tak berhenti salat, dia tenggelam. Ada riwayat kata bila sahabat berdiri salat, burung boleh pergi bertenggek di atas kepala sahabat tu. Pasal apa? Pasal dia tenggelam dalam salat tu. Dia seronok, dia khusyuk. Kita Allah jenuh lawan, jenuh perang. Pasal itu munafik bila dia bangkit untuk salat, Quran kata apa? Kusalah. Pasal apa munafik rasa berat? Pasal apa munafik tak enjoy? Pasal apa munafik tak merasai nikmat semayang? Pasal apa? Pasal dia buat bukan dengan hati. Dia buat hanya sekadar untuk nak melepaskan apa? Tak bagi orang kata, nak habaq kata dia pun beriman, dia buat. Dia buat dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan dia tak mau buat. Dia tak enjoy. Bila dia buat dalam keadaan itu, dia tak rasa salah itu manis. Pasal itu Nabi beza tak dengan kita. Bila dia tension, dia penat, dia letih, dia nak release tension, dia nak hilangkan penat, dia buat apa? Dia semayang. Kita bila baca hadis ni, kita rasa macam mana Nabi boleh? Nabi kata dekat Bilal, arihna bis salah. Nabi kata, Bilal, rehatkan kami dengan salat. Nabi cara dia nak relax, dia bangkit salat. Pasal itu orang-orang saleh, dia bangkit tengah malam, dia salat, dia hilang. Dia hanyut dengan apa? Dia hanyut dengan hubungan dengan Tuhan. Tapi kita bila mangkit, contoh dalam program kata kena mangkit, macam budak-budak sekolah dok buat kan. Tuan-tuan pergi kursus ada qiyamul lail. Tuan-tuan bukan nak mangkit tapi tentatif program. Dia rasa berat. Macam satu orang dia pergi Mekah. Saya pengalaman bawa orang banyak. Saya nak cerita ihsan tu. Ada orang dia pergi itu dengan kehendak dia. Bila dia pergi dengan kehendak dia, dia duduk jauh, dia semangat nak pi, rajin pi, dia tak tanya bila nak balik. Dia kira duk puluh nak buat ibadat. Satu orang hantar dia pi. Dia bukan nak pi. Duduk dekat pun dia rasa berat. Dia tak pi masjid. Dia semayang di surau. Dia kata yang ni pun boleh lah ustaz, pasal bersambung dengan masjid, tak apalah dia pakai ijtihad tu. Tapi pasal apa dia tak rasa seronok? Pasal bukan dia pergi bukan dengan kehendak dia. Dia tak ada rasa tu. Pasal itu Nabi kata apa? Nabi kata iman. Nabi guna perkataan apa? Rasa. Orang dia akan rasa halawiyat. Ni manisan ni, Arab panggil halawiyat, manisan. Manisan ni apa?
Manisan ni bukan benda kita boleh cerita. Kita habaq durian ni manis, tapi manis ni benda yang abstrak. Tuan-tuan boleh habaq manis? Tak boleh. Tuan-tuan kena panggil dia, suruh dia rasa. Bila dia rasa, feel tu. Zauq. Bahasa orang sufi, dia panggil zauq. Dia main dalam diri dia, dia rasa feel. Tuan-tuan, bila Jibril tanya, ni kita nak pergi ihsan ni. Jibril tanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Kau cerita mari dekat aku, ihsan tu apa? Apa Nabi kata? Nabi kata, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan-akan, adatut tashbih dia panggil. Ka'anna, seakan-akan, tarah, engkau nampak dia. Perasaan. Kita sedang deal dengan perasaan. Sebab itu sahabat, bila dia berdiri salat, tadi dia duduk bersembang, dia duduk bergelak. Bila dia berdiri dalam saf, hilang perasaan tu. Gementar, takut. Pasal apa? Ka'annaka tarah. Bolehkah kita melihat Allah? Kalla. Tak mungkin. Sesekali tidak. Kita hanya boleh melihat Allah apabila kita masuk ke dalam syurga. Nikmat yang paling besar di sisi ahli sunnah, melihat wajah Allah. Ila rabbiha, Quran kata apa? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka melihat. Tapi di dunia kita tak boleh tengok Allah. Sebab itu bila Musa minta nak tengok Allah, tak boleh. Apabila Nabi naik Mi'raj, ulama bincang. Nabi tengok tak Tuhan malam tu? Bila Nabi Mi'raj naik ke langit, bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, bercakap dan menerima syariat semayang. Tuhan bercakap dengan Nabi. Bercakap itu, adakah Nabi melihat Tuhan? Benda ni dibincangkan oleh para ulama. Ahli sunnah kata tak tengok. Bercakap di sebalik tabir. Orang tanya, Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tengok Tuhan ke malam tu? Aisyah kata soalan tu cerin bulu roma. Jadi satu seram. Soalan yang tanya tu seram aku dengar. Tak tengok. Kita tak tengok. Tapi pasal apa Nabi kata ka'annaka tarah? Perasaan. Tuan-tuan, kita dalam dunia teknologi ni, di masjid ni saya rasa ada juga. Di mana-mana tempat orang takut untuk buat jahat kerana dia sedang ada sesuatu yang sedang merakam dan memerhati dia. Jadi tuan-tuan jangan duk buat tak ketahuan hala ni ada kamera ni semua duk tayang. Macam masjid saya ada kamera. Jadi bila masuk dalam bilik imam tu kita boleh tengok ada kelaku orang macam mana kan, duk garu ke, duk apa ke, semua kita boleh tengok balik. Kau ni lagu ni masuk dalam surah panggil dia macam ni, mulut dia macam ni, muka dia macam ni, semua ada. Boleh tengok. Dan kita kadang-kadang bila nak pergi satu tempat pun tuan-tuan, tambah-tambah tuan-tuan lah pergi mana-mana hotel. Jangan duk buat tak ketahuan lah. Saya nasihatkan kalau pasangan-pasangan suami isteri bawa kelambu. Saya takutlah tuan-tuan duk main kelas saya tengok-tengok muka tuan-tuan ada video. Kan? Lah bukan, lah ni kamera kecil-kecil ni, dia buah tang ni. Kan? Manalah tahu kita masuk-masuk duk telanjang tak ketahuan hala, duk buat benda-benda, kan? Kita duk ingat orang tak ada, tetap full HD pula tu, HD. Clear punya muka. Demam. Walaupun dengan bini kita. Tuan-tuan mungkin kenal kata tu bini saya orang lain. Oh. Ustaz terlampau Jahanam, jam. Tu imam tu telefon ustaz, ni video ustaz keluar. Kan? Saya akan tanya, first soalan saya tanya, dengan lelaki ke dengan perempuan?
Waktu dulu. Dia berkaitan dengan perempuan. Okey, dengan perempuan saya mengaku kata saya lah. Nah, kita takut. Pasal apa kita takut? Pasal kita sedar bahawa kita sedang diperhatikan. Sebab itu Ibnul Qayyim kata, apabila seseorang itu melakukan dosa, Tuhan mencabut ihsan itu. Apa makna cabut ihsan? Hilang perasaan dia melihat Tuhan ataupun Tuhan melihat dia. Hilang perasaan tu. Tuan-tuan berani ke duk buat tak ketahuan Allah depan orang? Tak berani. Pasal tuan-tuan duk nampak orang tengok. Sebab itu Nabi panggil Muaz. Nabi panggil Muaz. Nabi kata apa? Nabi kata ittaqillah haitsuma kunta. Ini berkait dengan ihsan ni. Sebab itu Ibnul Qayyim kata orang yang melakukan dosa, yang tenggelam dalam maksiat, dalam diri dia perasaan ihsan dah tak ada. Tuan-tuan tahu tak? Akhir zaman hilangnya ihsan ni. Pasal itu kalau tinggal tengok cantik tau. Ibnul Qayyim sebut malu lepas tu ihsan. Pasal apa kita rasa malu? Pasal kita rasa orang duk tengok. Pasal kita rasa orang duk perhati. Orang duk tengok tu melahirkan malu. Itulah ihsan. Kita nak lena, mangkit subuh kita nak lena, kan? Tuan-tuan saya bagi contoh macam ni ya. Tuan-tuan pi Mekah lah, selalu contoh pi Mekah ataupun pi mana-mana kursus lah. Kursus petani harum manis. Pi lah 3-4 hari, duk satu bilik 3 orang. Di rumah pukul 7, pukul 8 subuh. Pukul 7, pukul 8. Pasal apa? Pasal tak ada siapa tengok, habis sangat bini. Bini ya pergi kat dia lah kan. Habis sangat bini. Bila pi kursus harum manis, pukul 5 mangkit masuk bilik ayak lah. Dia telefon bini, dia kata ni, aku nak turun pi surau. Bini pun tengok jam. Abang, nama apa abang? Awak silap, takut silap laki. Pasal abang tak pernah mayang subuh time ni. Han cakap bergelok sikit. Ni dah 2 orang dalam bilik aku ni, takkan aku nak mengkit pukul 7. Sebab ni dia kata apa? Nampak? Tuan-tuan, I down to the earth. Saya peturun ni, pakai tuan-tuan nak bagi faham. Saya sembang tinggi ihsan lagu orang sufi, maqam muraqabah musyahadah, tenggelam habis hanyut, lena pakat lena. Ni kita nak cerita ni bagi faham ni. Artinya ada satu turning point, satu benda yang menolak kita. Oi, hang kena mengkit, ni orang duk tengok. Nampak dia punya bahasa kampung dia. Hang kena mengkit, ni orang duk tengok. Hang tak tahu malu ah. Kita pun dalam balok tu gagah mengkit pasal kawan tu duk tengok. Dia mengkit bilik ayak duk pakai kain plekat, duk buh baju Melayu, kita duk berkelumuh lagi, dia duk tengok kita nak kelumuh pun mengkit habis. Tuan-tuan, ini ihsan. Pasal tu Nabi kata dekat Muaz, ittaqillah, kau takutlah kepada Allah haitsuma kunta, di mana sahaja engkau berada, sama ada di hadapan manusia ataupun ketika engkau bersendirian. Nabi kata dekat Muaz, bukti iman, dia duduk tang mana dia sama ya. Orang yang paling teruk, yang Nabi sebut paling teruk dalam hadis, orang yang bila di hadapan orang wataknya lain, di belakang orang wataknya lain. Tuan-tuan, ada satu bukit dalam hadis, bukit tu tuan-tuan bisa dengar kot, Tihamah. Tuan-tuan search tengok Tihamah. Bukit ni besar tau, Tihamah besar. Nabi kata di akhir zaman, pada hari kiamat nanti, ada manusia yang akan membawa pahala sebesar bukit Tihamah. Dia punya pahala tu banyak, tapi bila mai dekat Tuhan tak berguna sedik pun. Pahala yang sebesar bukit Tihamah tu. Selalu Nabi duk guna Uhud, tapi kali ni Nabi sebut Tihamah.
Sebesar bukit Tihamah tu, bawa pahala besar. Mai depan Tuhan, tak guna satu habuk pun. Pahala tu semua hancur. Nabi kata, tahu tak siapa diakah orang tersebut? Orang yang depan orang dia buat ibadat, depan orang dia bagus, belakang orang dia jadi hantu. Nabi kata orang itulah yang bawa pahala besar, tapi di mai depan Tuhan tak ada guna, pasal dia berlaku. Hadirin mukminin tuan-tuan, apa benda yang boleh buat kita istiqamah, kita originin? Apa sebab? Ihsan. Pasal itu satu orang yang dia merasai, dia panggil muraqabatullah. Dia merasai Allah itu senantiasa mengawasi dia. Perasaan itu mai daripada apa? Daripada iman. Perasaan itu mari daripada iman. Sebab itu bukan senang tuan-tuan untuk kita berlakon baik depan orang, untuk kita berperwatakan saleh depan orang, benda yang sangat mudah. Pasal itu ramai manusia tertipu dengan perwatakan dan penampilan. Hakikat di belakang tu kita tak tahu. Nabi kata anta'budallaha ka'annaka tarah. Pasal itu tuan-tuan, sahabat bila mereka salat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nak bagi hilang rasa main-main tu, Nabi kata apa? Idza kumta fi salatika, apabila engkau bangkit fi salatik, di dalam salat engkau, fasalli salata muwaddi'. Sebab itu kebanyakan ulama kata untuk melahirkan khusyuk kena ada perasaan ni. Apabila kamu bangun salat, kata Nabi, kamu bangunlah salat seakan-akan itulah salat yang terakhir. Selalu kita dengar orang nak motivate kita, nak tasjir, nak gempak kita, depa buat apa? Depa akan kata, ni baiklah kita ambil peluang ni. Manalah tahu inilah puasa terakhir, inilah haji terakhir, inilah umrah terakhir, inilah apa segala terakhir. Tuan-tuan, memang Nabi suruh kita perasa bahawa salah muwaddi' last. Kita mayang maghrib, kita tak tentu untuk mayang isyak. Ada kejadian banyak berlaku, dia keluar balik maghrib, kereta langgak dia tak sempat nak mayang isyak. Walaupun jarak antara isyak dan maghrib itu sangat singkat. Kita kalau benda yang kita tahu kata last, benda last kita buat, kita akan buat sungguh-sungguh. Nabi kata wala takallam bi kalamin ta'tadhir min wa ajmi'il ya's amma fi aidin nas. Dan bila kamu bercakap dah seolah-olah kamu tidak ada hari untuk kamu minta ampun. Makna bila kita bercakap, kita jagalah. Takut kita tercakap benda yang tak sepatutnya, dia terasa dengan kita berdosa dengan dia, kita mati, kita tak ada nak minta selesai. Tuan-tuan, ihsan bila dia mari dalam diri tuan-tuan, mari dalam diri kita, kita akan buat salat seakan-akan kita nampak Allah. Kalau kita tak boleh nak rasa macam tu, fa innahu yarak, Allah pasti tengok kita. Pasal itu apabila ulama bincang ihsan, dia ada dua maqam, ada dua peringkat. Peringkat yang paling bawah, yang second class ni, dia panggil muraqabah, iaitu kita berasa Tuhan tengok kita. Memang Tuhan tengok, tak payah berasa, memang Tuhan tengok. Dia panggil muraqabah. Tuan-tuan duk rasa tak Allah tengok? Tuan-tuan merasai tak Allah memerhatikan setiap dari wallahu bima ta'maluna khabir.
Tuhan rajin sebut dalam Quran, dia melihat apa yang kamu buat, dia mengetahui apa yang kamu buat, dan dia melihat, mengetahui segala apa yang kita buat. Dia selalu sebut macam tu. Wallahu bima ta'maluna basir, wallahu bima ta'maluna khabir, wallahu alimun bizatis sudur. Semua tu nak habaq, dia tahu. Tak ada satu, Nabi kata apa? Tak ada satu daun yang gugur melainkan benda itu dalam pengetahuan Tuhan. Daun tu dia gugur, selat, Tuhan tahu. Sebelum dia gugur, Tuhan tahu. Daun macam mana kita nak boleh tahu? Buah kadang-kadang gugur pun kita tak tahu. Bukan kata daun, buah. Pipi tengok buruk dah. Maha alim, maha mengetahuinya Tuhan. Yang ni rasa tak rasa, memang Tuhan nampak. Tuan-tuan, satu orang dia berdiri dalam salat, dia menghadap Tuhan. Dia menghadap Tuhan. Pasal itu Nabi kata apa? Allah sentiasa memberikan pandangannya kepada seseorang yang sedang mendirikan salat selama mana dia tidak berpaling dalam salat tersebut. Tuan-tuan bisa dengar dah hadis tu. Allah bila kita berdiri salat, Allah melihat kita selama mana kita tak beralih belah lain. Pasal itu perbuatan ikhtilas, dia panggil ikhtilas. Beralih kiri kanan ni merupakan ikhtilasus syayatin, merupakan daripada perbuatan setan. Aisyah tanya Nabi, ni orang duk beralih kalih kiri kanan, mayang mata duk liak ni. Mata liak, tengok rata. Kita dalam salat ni sunat kita tengok tempat sujud ataupun tengok depan, tak boleh kita langut atas. Kan? Sebahagian ulama makruh tutup mata. An-Nawawi kata kalau dia tutup mata makruh, tapi kalau dia tak tutup mata hilang khusyuk, dia boleh tutup. Ulama bincang hukum tutup mata, makruh, tutup mata makruh. Tapi kalau dengan buka mata menyebabkan hilang khusyuk, pasal macam-macam duk ada, elok dia tutup. Tu hukum tutup mata. Tengok tempat sujud. Kalau dia tengok tempat sujud, dia jadi, contohlah, dia kata sunat tengok tempat sujud. Sejadah tu pemandangan pantai. Bawa balik Langkawi beli kain sejadah pemandangan pantai ataupun pemandangan Kaabah. Nabi dia suka plain. Satu hari dia semayang, ni Nabi ni, dia semayang ada ukiran, lukisan. Dia berhenti semayang, dia kata, tukar pi bagi kat orang lain ni, aku tak boleh semayang, concentrate, terganggu. Kan? Pasal itu bila kita semayang, kita mau kain plain, kosong. Pasal kalau gambar Masjidil Haram, kita nanti akan apa? Komen. Pintu dia tak betul ni. Bukan pintu ni pintu satu ni. Kan? Macam-macam. Dan lagi celah duk semayang tu, dia boleh pergi tengok. Kaki kawan ni pecah teruk. Tak sapu krim apa, makan cengkam. Dia tahu habis. Dan tengok. Habis semua dia buat observe. Pemerhatian luar. Pemerhatian ni. Jahannam semayang. Tapi tak apalah, pasal khusyuk ni tak rukun. Kalau khusyuk ni rukun, saya duk sebut lama dah, memang tak sah pakat semayang kita. Tuan-tuan, bila kita salat, kita tengok tempat sujud ataupun kita tengok depan, tapi Nabi tak bagi kita tengok atas dan Nabi tak bagi kita tengok kiri kanan, melainkan kalau ada keperluan lah. Tapi saya nak abang, Allah dia tengok kita, bukan setakat dia tengok. Dalam hadis cerita apa? Dia respon. Pasal itu Nabi kata apa? Orang yang salat, orang yang sedang berbicara dengan Tuhannya. Selalu orang bagi contoh kan, tuan-tuan berdiri di hadapan orang yang hebat, orang besar. Tuan-tuan mungkin pengalaman lebih lah kan, tuan-tuan mungkin dijemput pergi istana ke, pergi majlis-majlis orang besar ke, orang besar duduk depan. Orang besar ni makna orang pangkat besar lah, bukan badan besar. Orang pangkat besar. Menteri ke, Perdana Menteri ke, Raja ke, orang besar lah. Duduk depan. Agak-agak tuan-tuan beranikah duduk meliak tak ketawa hala?
Saya yang kerdil ni pernahlah sekali dua pergi duduk depan. Tuanku pergi duduk depan. Kan? Tuan-tuan lebih lagi lah. Kita nak cedok makan, nak terbit gelak. Oh pedoh. Hak yang lapak pun pergi duduk kenyang lagu tu. Tuanku nak bergerak pun. Orang duk pesan, jangan mangkit lagi, tuanku tak mangkit. Kita duduk situ, tahan. Tinggal tak sakaratul maut, tahan apa? Ku duk melihat tak tahan. Pasal kita berasa besar, ta'zim. Rasa ta'zim. Itu biasa, fitrah. Tak salah, sebagai hormat. Tapi apabila kita berada di hadapan Tuhan Malik, yang dia kata Malik, yang dia kata Malikin Nas, raja kepada segala raja, perasaan kita tak sama. Pasal apa? Pasal dosa telah menghalang ihsan. Pasal itu bila orang semayang, dia rasa semayang tu tak ada, macam kita kata tak ada efek. Allahu Akbar, dia mayang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang kadang-kadang rakaat pun tak ketahuan rakaat. Macam-macam. Ada orang dia pergi semayang masjid pasal apa? Pasal dia kata alhamdulillah dia mayang di masjid pasal apa? Pasal dia kata mayang di masjid ni selamat sikit. Dia tak gaduh nak ingat rakaat, dia harap ke tok imam je. Ku dia semayang di rumah dia tak ketahuan rakaat. Pasal tu saya kata kadang-kadang hak yang tok wan ni bolehlah bela cucu, tapi kena kurangkan. Pasal mereka dah muda-muda dulu bela anak-anak dah tak ketahuan semayang dah. Mai tua-tua nak khusyuk sikit kena bela cucu pula. Bagi mereka masa, time untuk mereka nak habis masa dengan Tuhan. Mereka dah tinggal ujung-ujung waktu ni, jangan duk kacau mereka. Bagi mereka masa untuk mereka nak habiskan umur mereka dengan Tuhan. Awal-awal muda tu dah tak ada dah dengan Tuhan. So pasal itu, tuan-tuan, orang Islam kalau dia ada ihsan, tang mana saja dia akan terkawal. Pasal itu kita bila bercakap dengan orang, kita akan tanya apa? Dia kata hang tak rasa Tuhan tengok ah? Hang tak rasa Tuhan ada ah? Kita selalu sebut macam tu. Kita akan peringat orang, Tuhan itu ada. Dia tak tahu ke Tuhan tu ada? Tuan-tuan, mustahil orang Islam tak percaya Tuhan tu ada. Tuan-tuan, ni saya nak sebut ni. Beriman Tuhan itu ada tak sama dengan rasa Tuhan itu ada. Tak sama. Tak sama. Beriman satu bab. Beriman ni makna percaya. Tuan-tuan, percaya Tuhan ada sebelum tuan-tuan Abu Lahab, Abdul Muttalib, bila dia pergi jumpa dengan Abrahah, dia kata, Abrahah, aku mari sebagai wakil orang Mekah, aku nak minta balik unta lembu kebau hang tibai tu, hang bagi balik. Abrahah kata, aku mari nak perban Kaabah, hang duk kalut dengan unta hang. Abdul Muttalib sebut apa? Unta aku punya. Unta aku kena jaga. Kaabah, Abdul Muttalib tak beriman kan? Dia bukan beriman. Nabi tak lahir lagi. Dia kata apa? Kaabah, ada Rabbul Kaabah, ada Tuhan Kaabah. Abdul Muttalib nama anak dia yang jadi pak kepada Nabi, Abdullah, hamba Allah. Abdul Muttalib yang Tuan-tuan, saya nak tanya, pak Nabi dulu ke Nabi dulu? Yang ni fakta ni kena bagi clear. Siapa mari dulu? Pak Nabi ke Nabi? Tuan-tuan mesti jawab pak. Macam mana bila mari pak, anak tak mai, tapi nama Abdullah. Nabi tak dakwah lagi, Abdullah. Pasal itu Nabi bila pergi kepada Arab Quraisy, dia tak kempen Allah tu ada. Pasal apa? Kalau dia kempen Allah tu ada, depa nanti gelak. Hang tak beranak lagi, kami percaya Tuhan tu ada. Bila mereka tulis ni, perjanjian untuk pulau Nabi. Dan bila mereka bersumpah, Arab bila bersumpah, mereka sebut apa? Wallahi. Mereka guna nama Allah. Mereka memang percaya Allah tu ada.
Sebab itu saya kata orang berislam, kadang-kadang dia beriman Allah tu ada. Masalah yang kita nak kena stres sikit apa? Merasai kehadiran Allah. Merasai kewujudan Tuhan. Yang ni ihsan. Tuan-tuan, saya bagi contoh lah. Bukan nak bagi sama, nak compare dengan Allah. Walillahil mathalul a'la. Tak ada satu contoh yang setara dengan Allah. Allah tak sama dengan kita. Tapi saya bagi contoh, kita nak boleh faham. Polis ada tak? Ni, dalam Kangak ni, dalam Arau ni, polis ada tak? Polis ada, tak ada. Apa sebelah ni ya balai polis? Polis ada tak? Tuan-tuan percaya tak? Dalam negara ni ada polis? Percaya. Tapi pasal apa? Dalam sesetengah tempat, mereka percaya polis ada, tapi mereka buat juga jahat. Macam tuan-tuan, tekan juga minyak derah, walaupun tuan-tuan tahu trafik tu ada. Sebab tuan-tuan tak merasai kehadiran dia. Pasal itu, trafik dia tak duduk terpacak tepi jalan. Dia duduk dalam sembunyi. Betul tak? Cuma saya pelik pasal apa? Kamera depa pi pacak bagi orang nampak. Patut depa pacak bagi orang tak nampak. Dah pacak bagi tak nampak. Depa habaq pula kata jaga ada. Tuan-tuan, tuan-tuan percaya tak ada trafik yang duk topong? Tapi pasal apa tuan-tuan tekan? Ada, memang ada. Tapi kami tak rasa dia ada. Pasal apa hang tak rasa dia ada? Kami tak kelih. Inilah konflik kita dengan Tuhan. Kita beriman tapi kita tak nampak. Bila kita tak nampak, perasaan Tuhan tu ada, tak ada. Bila tak ada, boleh. Tuan-tuan dapat tak ni? Kalau tuan-tuan tak dapat, tuan-tuan kena masuk tarikat. Ni kita bahas ni baru pintu, tak masuk dalam ni pun tenggelam. Apa ni? Ada tak ada, ada tak ada, sak ada, sak tak ada. Percaya ada, rasa tak ada. Ni kita nak faham ni. Kita tengok hang tak semayang ah. Tak takut syurga neraka. Dia kata dia percaya tapi dia tak merasai. Pasal itu tuan-tuan, Allah cerita bila kita nak rasa? Tuan-tuan, bila kita nak rasa? Ihsan ni betul-betul bila kita nak rasa? Bila kita tengok neraka. Dalam surah As-Sajdah. La ni tuan-tuan, semua orang tahu Allah ada. Tapi berasa kewujudan Allah tu. Pasal itu dalam Quran Allah kata apa? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihah inna muqinun. Quran kata, tidakkah engkau wahai Muhammad melihat bagaimana orang-orang yang berdosa dibangkitkan ketika mereka melihat ainul yaqin dengan mata kepala mereka. Depa sebelum tu depa beriman tapi depa tak rasa tau. Depa kata rabbana absarna wa sami'na. Dia guna past tense. Past tense, fi'lul madi. Kami telah tengok dan kami telah dengar. Farji'na, kami nak minta balik. Sebelum daripada tu bukan depa tak ada. Pasal itu Quran tanya, tak adakah Nabi yang pergi ke hampa? Ada. Pasal apa yang hampa tak dengar waktu tu? Beriman, percaya, tapi tak ada rasa. Tanya anak-anak kita yang buat jahat. Percaya Allah ada. Pasal apa buat? Dia tak rasa Allah tu ada. Kadang-kadang tuan-tuan, kita bohong kan. Ni, orang duk tanam dusun. Dia kata, ustaz, dia pergi beli singa di padang besar, dia pergi bubuh dalam dusun dia. Kera monyet bila mai tak pi ke dusun tu. Pasal apa? Dia nampak kehadiran singa. 3 hari dia mai. Pasal apa? Dia tahu kata dia kena muhung. Pasal 3 hari duk kerah tentu yang. Pasal apa dia berani pi? Pasal dia tahu kata yang tu tak ada. Perasaan. Bukan singa betul tapi pasal apa kera tak pi? Perasaan. Manusia hidup atas perasaan. Kita bagi laluan pada azan. Kita sambung sikit saja tuan-tuan sebagai kesimpulan. Dalam surah Yunus ayat 61 Allah Azza wa Jal
menyebut hal yang sama, supaya kita bukan sahaja sekadar beriman tetapi merasakan kehadiran itu. Tuan-tuan beriman kepada Allah dan tuan-tuan beriman kepada kewujudan Allah. Cuma kita bila mari kepada maqam ihsan, kita nak suruh orang rasa bahawa Allah itu ada, rasa tu. Saya bagi contoh macam ni ya. Allah sebut di kiri dan kanan kita ada raqibun atid, kiraman katibin. Sehingga Allah kata ma yalfidhu min qaul. Dalam Quran sebut ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Raqib dengan atid ni kita nak perbetul sikit. Dia bukanlah nama malaikat, tapi dia ada sifat pada malaikat. Kita tengok perbahasan ulama, dia bukan nama tapi dia ada sifat. Ma yalfidh min qaul. Quran kata ni yang duk tulis macam-macam dalam Facebook tu. Tulis serupa tak ada malaikat tu. Apatah lagi tuan-tuan bercakap lagu saya ni, nak bercakap tak ketahuan hala orang kelih muka. Pasal tu kena jaga, kena susun atur, kena pedor, pasal takut sekali terkeluar orang boleh tengok muka dia ni yang kata, dia ni yang cakap ni. Tapi bila tulis siapa pun tak tahu. Tambah hak yang pakai jenis gambar dia tu orang, gambar bawang ke, gambar apa ke, jenis fake news ni. Hak jenis anonymous ni. Dalam istilah hadis dia panggil majhul atau mubham. Siapa pun tak kenal dia. Tak boleh pakai. Orang yang pasal tu dalam Facebook kena bubuh gambar kita. Pasal kalau gambar kita tak ada, kita majhul. Riwayat majhul ditolak. Mangkak mana bila tulis ni kan. Dia tahan cermat sikit pasal hang kata aku mangkak. Oh hang ke? Pasal aku tengok gambar pelam. Aku ingat pelam tulis. Oh gambar kita pasal apa nak malu. Kita nak tulis. Bila kita buah gambar kita, abang ni nak tulis tak tahu hala. Tak abang ni orang kelih muka. Tapi bila kita berselidung, kita tulis, orang kata apa? Tulis macam malaikat duk ada. Malaikat ni bukan macam duk ada. Memang duk ada. Tapi dia sebut macam tu nak bagi apa? Nak bagi apa? Nak bagi kita rasa dia duk ada. Saya bagi contoh macam ni ya. Kita yang duk tak jadi tak ketahuan hala ni pasal tak sedar diri. Kalau kita sedar diri, kita tak jadi tak tahu hala. Saya bagi contoh macam ni. Nabi kata apa? Sebelum tidur manusia diikat. Nabi kata sebelum tidur ni manusia diikat. Tahu ikat? Ikat ni tuan-tuan tak lena kan? Semua saya tengok daripada awal sampai habis tak ada lena. Macam mana saya tahu tuan-tuan tak lena? Tuan-tuan duduk dengan tertib. Duduk macam orang tak lena lah. Macam mana saya tahu kata tuan-tuan lena? Bila tuan-tuan duduk macam orang yang tak sedar diri. Bukan macam mayang Jumaat, kadang-kadang sampai meleleh. Gitu. Kita tengok, dia ni pasal apa ni? Tak malu kau ni? Memang dia tak malu. Pasal apa? Pasal Nabi kata, an-naum wika. Tidur tu dia buka ikatan. Pasal tu bila tuan-tuan tidur, apa jadi pun. Pasal tu tuan-tuan kalau nak tidur, pakai seluar elok-elok. Dan dia dah tak apa, pakai kain pun tak apa. Tak ada masalah apa. Kita tidur elok-elok. Tuhan cakap sebelum tidur. Bila tidur, tuan-tuan tahu apa jadi? Tidur ni dia pada qaribul maut. Dia kawan kepada mati. Tambahlah hujan. Rumah tak ada aircon tapi sejuk sampai ke bawah ni. Kucing buat pelari kain. Nasib baik tidur rumah Kediri. Kalau tidur rumah mentua, tak pergi haji, terus mentua tu. Kan? Jadi pasal apa? Kita sedar tu, kita sedar. Tuan-tuan hadirin mukminin, dalam hidup ni Allah kata ma yalfidh. Tak ada satu perkataan pun yang keluar daripada mulut kamu illa ladaihi, melainkan ada ketika itu raqibun atid yang menulis dan mencatatkan. Kita yang duk sembuk tak ketahuan hala ni,
cakap ikut teradap ni, tulis ikut dan ni pasal apa? Kita beriman malaikat itu ada, tetapi tak mari kehadiran, kewujudan malaikat tu. Macam mana kita nak rasa? Pasal apa tuan-tuan takut hantu? Tuan-tuan takut hantu pasal apa? Nampak tak hantu? Tak nampak macam malaikat. Dua-dua tu makhluk gaib. Malaikat dengan hantu sama, dua-dua gaib, dua-dua tak boleh nampak. Tapi yang peliknya, duk berasa hantu tu duk ada, tapi tak pernah berasa malaikat ada. Yang tu yang berat kali. Kita sikit-sikit, cerin bulu roma aku, cerin aku rasa macam duk lintah kat belakang. Kita tanya hantu kau malaikat? Hantulah. Dia takut hantu tu lebih pada malaikat. Dia semua orang bila dia aku rasa macam duk ada. Apa dia yang rasa macam duk ada tu? Apa dia duk ada? Itulah aku nak sebut tak berani, ikut dia mai. Kita kadang-kadang berasa hantu. Memang dia ada. Tuan-tuan, memang dia ada. Pasal apa kita tahu dia ada? Nak makan, dia tunggu. Nak masuk rumah, dia tunggu. Nak bersetubuh dengan bini pun dia tunggu. Betul tak? Betul. Tapi pasal apa kita boleh rasa dia ada? Kita tak boleh rasa benda yang sama terhadap malaikat. Pasal apa? Pasal apa bila kita takut ni? Nak balik, ustaz jangan duk habis lambat sangat. Saya ni punya rumah kena lintah kubur baru sampai rumah. Ini duk habis pukul 9.30 mayang pukul 10 nak lintah pi. Oi, janganlah. Awak pasal apa duk berasa? Saya berasa sejuk. Kita boleh berasa hantu tu ada, tapi kita tak boleh berasa malaikat ada. Pasal apa? Kita bermasalah pada bab yang kita duk bincang, ihsan. Pasal apa kita tak boleh rasa ihsan? Ni penutup dia, ni climax dia. Pasal hadis ni, dia kata tak berzina kalau ada iman. Tak mencuri kalau ada iman. Apa maksud tak berzina kalau ada iman? Orang yang berzina, dia tak kafir. Ni jangan silap faham. Tak beriman di sini bukan bermaksud tak ada iman. Tetapi nafiu lil kamal dia panggil. Menafikan kesempurnaan. Macam Nabi katakan, la yu'min, tak beriman. La yu'minu ahadukum, tak beriman kamu sehingga hatta yuhibba li akhihi. Bukan tak beriman tu maksud kafir, tak ada iman, terkeluar iman. Tak, jangan silap faham. Nafiu lil kamal. Tak di situ maksud la nafi, tak sempurna iman. Bukan tak ada iman. Kalau tak ada iman, apa maksud tak ada iman? Kafir. Lawan pada iman kufur. Dia ni tak beriman ustaz. Kalau tak beriman kafir. Tak, kafir pun tak beriman pun tak. Betul apa dia? Di antara dua, baina manzilatain. Oi, demam. Manusia ni di antara dua ya. Sama ada dia kafir atau dia beriman. Dia ni kafir tak? Dia ni Cina, Buddha, tapi nak kata kafir tak sampai hati. Pasal apa? Dia bagus. Dia baik. Baik lagu mana pun kafir tetap kafir. Tuan-tuan ada rasa aku tak sampai hati nak kata kat dia kafir. Awak, dia bagus. Dia Islam tak, tapi dia bagus. Lepas tu kita nak kata apa? Kita tak payah kata kafir kat dia, Islam pun tak, kita biar pi. Mana boleh? Kafir lah. Yang ni yang dia panggil apa? Dia panggil kejelasan dalam akidah. Tuan-tuan, orang yang mencuri ketika itu dia tak sempurna iman. Bila dia tak sempurna iman, apa dia maksud dia? Allah dah cabut khauf, takut. Allah cabut apa? Allah cabut ihsan. Dia buat seakan-akan Allah tak ada. Lepas tu boleh tak? Lepas dia curi, boleh tak mai balik ihsan? Boleh. Dia curi-curi di masjid, dia nak keluar, dia dengar azan. Dia patah balik, dia buh. Dia jadi curi pasal apa? Tadi curi ustaz, dengar azan, terus rasa takut. Nampak? Maksudnya, ihsan boleh turun, boleh naik. Iman boleh turun, boleh naik. Tuan-tuan percaya taklah tuan-tuan iman naik? Iman naik. Banyak mana naik tak tahu. Pasal iman benda tak nampak. Sat lagi boleh turun tak? Hanzalah. Kita pun kadang-kadang jadi Hanzalah. Hanzalah ni dia duduk dengan Nabi macam tuan-tuan lah. Dengar majlis Nabi kan? Dengar majlis ilmu. Dia rasa takut. Dia rasa khusyuk. Nak menangis. Lepas tu bila dia balik ke anak bini dia, dia berseronok, bergurau senda. Dia keluar mai susah hati. Dia kata, Hanzalah munafik.
Jumpa Abu Bakar. Abu Bakar kata, kalau lagu tu munafik, Abu Bakar pun munafik. Mari tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tadi duduk dalam majlis Nabi, kami takut. Balik ke anak bini kami seronok. Munafikkah kami? Nabi kata, tak. Sa'ah. Hidup ini ada masa dan ketika dia. Pasal itu tuan-tuan, kita jangan rasa yakin kalau kita beriman sekarang, di hujung penamat kita tetap di atas jalan iman. Pasal itu orang beriman senantiasa tawadhu'. Dia tak pernah mendabik dada kata dia jamin syurga, kerana dia tak tahu turun naik iman. Sekarang tuan-tuan rasa tak malaikat mai? Rasa. Nak tidur pun tak berani pasal malaikat duk tengok, malaikat duk ada. Dia catat nama. Sat lagi balik jumpa kawan di kedai kopi, sembang macam tak pernah main masjid. TV tu, kedai tu pula pasang Gusti. Tu dia. Buang kepiah tok atas meja. Bila dia buang tu macam buang iman tu. Hang duk situ sat iman. Aku nak main dam haji. Tuan-tuan, marilah saya menyeru diri saya dan tuan-tuan, beradalah dalam majlis dan program, berkawanlah dengan orang, rapatlah, temanlah dalam suasana yang boleh meningkatkan iman dan ihsan. Tinggalkan, jauhkan daripada benda yang boleh menurun dan mengurangkan iman dan ihsan. Tak rugi kita tak berkawan dengan dia. Tak rosak dan tak binasa kalau kita tak berkawan dengan dia, kalau sekadar untuk menghilangkan iman kita. Mudah-mudahan Allah rahmat saya dan Allah bimbing kita semua ada ihsan, merasai bukan sahaja Allah itu ada, tetapi kewujudan Allah dalam hidup kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.